وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain pada menghuraikan matan Ummil Barahin karangan Syekh Sanusi. Ada satu kitab laginya nama Kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tu kitab lain. Tu Bidayatul Hidayah tu kitab Imam Ghazali, kitab Arab, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Malaysia kita. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita kata kitab Bidayatul Hidayah sifat 20 lah. Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali kitab tasawuf. Kadang-kadang orang bertukar tu. Kalau tengok kepada ni hot screen jadual kuliah di Masjid Kapung Nibung ni, adalah tu dah kitab Bidayatul Hidayah hak karangan Imam Ghazali rahimahullah. Bukan gitu je, kuliah maghrib dah. Namanya Bidayatul Hidayah. Jadi hak subuh pagi Jumaat ni pun namanya Bidayatul Hidayah. Nama sama, kitab sama dah. Imam Ghazali tu kitab tasawuf. Hak ni kitab sifat 20 Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, ulama Aceh, ulama Indonesia. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah ni pada mensyarahkan, menghuraikan matan Ummil Barahin karangan Syekh Sanusi. Karangan Syekh Sanusi. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ni kitab yang kira-kira kitab tauhid sifat 20 hak Jawi ni hak tertua lah, hak masih lagi diguna pakai, kira tertua. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni 1170 Hijri ke 1756 Masihi. 1170 Hijri. Kitab tauhid sifat 20 hak masyhurnya Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani 1313 Hijri. Ini 1170 Hijri. Jauh tu. Warna apa ni? Ulama yang mengarang ni generasi lain lah. Generasi lain. Yang mana Syekh Muhammad Zain pengarang kitab Bidayatul Hidayah ni adalah guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu hak mengarang kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Itu anak murid tu. Itu anak murid kepada Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni hak lapis awal. Jadi kitab Bidayatul Hidayah Tauhid Jawi ni kalau kira hak tertua lah, hak masih ada di pasaran. Kitab ni dikarang di Mekah. Hak kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain pada menghuraikan matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin tu kita Arab lah karangan Syekh Sanusi. Yang mana matan Ummil Barahin dalam kitab ni hak dalam kurungan tu. Tu hak matan Ummil Barahin. Jadi muka surat 6 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Artinya
artinya erti terjemahan daripada matan Ummul Barahim, wajib atas tiap-tiap mukallaf yang terdahulu pada syarat bahawa mengenal barang yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, terjemahan kepada hak Arabnya, wa yajibu ala kulli mukallafin syara'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi terjemahan telah didatangkan, hak erti ni erti kepada terjemahan tu. Maksud dia bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal barang yang yakni sifat yang wajib bagi Allah satu-satu, yang 20 yang lagi akan datang, dan perhimpunannya yang lain daripada 20. Artinya di sini, dia artinya ni kadang-kadang terjemahan daripada hak Arab kepada Melayu. Artinya ni terkadang pergi bukan terjemahan, maksud dia. Apa maksud dia? Apa huraian dia? Dia letak artinya juga ni. Jadi kita hak dahulunya senggang jauh sangat, sebab terakhir kita dahulunya 7 hari bulan 5 2021, 5 bulan dah ni. Kita 1 hari bulan 10 hari ni. Hak kuliah terakhir kita subuhnya 7 hari bulan 5. Ni 1 hari bulan 10, 5 bulan lah. 5 bulan ni pun hak kuliah subuh, yang mana Ramadan kuliah tu berjalan. Kalau kuliah maghrib bulan Ramadan cuti dah, lepas habis Ramadan cuti pula 5 bulan, 6 bulan lah, setengah tahun lah. Kuliah maghrib setengah tahun lah, sebab sebelum Ramadan tu cuti dah sebulan, lepas Ramadan cuti 5 bulan, jadi 6 bulan, setengah tahun. Ni kuliah subuh kita ni Ramadan berjalan. Maknanya kita cuti subuh ni cuti raya sebenarnya. Cuti raya puasa cutilah sekali. Raya puasa hari Khamis, hari Jumaat tu tak ada lah sekali. InsyaAllah hari Jumaat minggu depan tu ada lah. Lepas PKP kena 5 bulan. Ni kena undur sikit lah ni. Jadi yang terdahulunya didatangkan matan Ummul Barahim, hak baris yang kedua daripada atas tu, wajibu ala kulli mukallafin syar'an tu. Kemudian didatangkan terjemahan dia. Barulah didatangkan huraian. Ni masuk huraian ni. Kemudian hak matan Ummul Barahim tu macam sebut sama lah, tanda lah hak dalam kurungan-kurungan tu, biar kita dak tukar hak mana kau hak matan Ummul Barahim. Kalau hak dalam ni dah kitab ni kau hak matan Ummul Barahim mula surat 3, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di surat 3, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Kemudian didatangkan sambungan dia, muka surat 5, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Ini sambungan dia, wa yajibu ala kulli mukallafin syara'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Sambungan dia di muka surat 7, baris yang kedua tu, wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi musallatu wassalam. Sambung kat dalam matan Ummul Barahim. Mana kalau ada tanda tu senanglah. Sebab
Huraian ni panjang ni, satu-satu matan Ummul Barahin tu. Orang mengaji pondok matan Ummul Barahin tu dia hafal. Dia hafal waktunya. Sebab dia pendek je. Kita panjang ni, ni Bidayatul Hidayah. Dia menghuraikan satu-satu hak matan Ummul Barahin tu. Terdahulunya i'lam annal hukmal aqliya, ketahui olehmu. Dia pun datangkan makna. Apa makna pengetahuan? Apa makna mengetahui tu? Pengetahuan tu apa tu? Dia hurai i'lam tu lah. Pengetahuan ni kita dapat sesuatu dengan hakikat dia, hak sebenar dia. Kita tahu seumpama tu, sebenar-benarnya seumpama tu, dia panggil pengetahuan. Kalau kita tahu seumpama tu, hakikat dia sebalik, itu dipanggil jahil, tak tahu. Tapi murakkab lah, sebab dia tak sedar, dia tak tahu. Dia pun cerita. Ni contohlah, contoh orang tanya, berapa orang contohnya hak kemalangan tu cedera, dia pun beritahu lah. Dia beritahu 3 orang. Hakikat yang berlakunya 3 orang. Itu pengetahuan. Dia kata 3 orang, hakikat sebenarnya 5 orang. Itu jahil lah, salah. Tapi bagi dia, dia tahu. Kena-kena dia tak tahu, dia tak sedar, dia tak tahu. Dia datangkan apa makna pengetahuan. Kemudian jahil itu apa dia? Jahil murakkabnya macam mana? Jahil basiknya macam mana? Jahil basik, jahil selapis ni berapa orang awak cedera? Tak tahu. Mana apa? Dia tak tahu, dia tahu apa dia tak tahu? Tanya dia berapa orang cedera? Tak tahu kau. Mana apa dia? Dia tak tahu, dan dia tahu dia tak tahu. Selapis je dia jahil, tak tahu tu je. Dan dia cedera tak tahu. Hak jawab salah tu, bila jawab salah berarti dia tak tahu. Lepas tu jawapan dia salah. Tapi dia tak sedar, dia tak tahu. Itu murakkab tu. 2 kali tak tahu. Yang pertama, sebenar-benarnya dia tak tahu pun berapa orang cedera. Tapi yang keduanya, dia tak tahu, bahawa tak tahu, sebab tu dia berani jawab. Ni hak dah kitab kita ni lah. Pengetahuan tu apa makna, jahil tu apa makna. Kemudian daripada bicara pengetahuan tu lah, nak pergi kepada mengetahui berkaitan dengan ilmu tauhid. Dia pun datangkan apa hukum belajar ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan mengajar ilmu usuluddin. Wajib. Belajar wajib, mengajar wajib. Kalau kita tak tahu, wajib kita belajar. Kalau kita tahu, wajib kita mengajar. Ni. Mana wajib mengajar? Wajib ajar anak bini kita lah. PKP 5 bulan tu, lah kita ajar lah. Ajar tauhid, ajar fiqh, ajar tasawuf, ajar baca Quran. Ajar lah 5 bulan kan. Kalau sebelum ni alasannya bapa tak ajar anak-anak, kita sibuk, tak sempat. Pagi-pagi keluar dah, petang-petang baru sampai di rumah. Tak sempat nak ajar. 5 bulan tu tak ada alasan dah. Nak ajar tauhid, nak ajar fiqh, nak ajar tasawuf, nak ajar Quran, tak ada alasan dah. Sebab apa? Memang masa tu ada. Ada ni. Maknanya kita ibu bapa wajib mengajar. Kalau kita ibu bapa tak tahu, wajib kita belajar, dan wajib kita cari orang ajar anak bini kita. Ataupun kita wajib bawa anak bini kita pergi sama-sama belajar. Ini kewajipan ni. Hak ilmu ni ilmu usuluddin. Dibicara dalam kitab kita musuh 4 dahulu. Wajib hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia wajib pada syarak. Kemudian ada pula wajib tu, wajib fardu ain. Ada hak wajib fardu kifayah pada belajar dan pada mengajar. Makna kalau ada orang mengajar dah ilmu usuluddin, sesalah sebab wajib fardu kifayah. Mana ada orang mengajar dah, kita dah ajar dah apa dah. Tapi kalau pergi tempat tu tak ada pun laginya hak kuliah, hak ilmu usuluddin, maka wajib atas kita yang memulai ajar ilmu usuluddin. Ni atas orang mengajar pula. Faham tak? Atas orang mengajar. Dia atas orang mengajar hak besarnya. Sebab apabila orang tu mengajar
ilmu usuluddin, orang yang tak tahu tu sama ada dia sengaja cari nak belajar ataupun dia kebetulan berada di situ, dia ahli jemaah di situ, jadi dia belajar ilmu usuluddin yang menjadi kewajipan fardu ain atas dia. Dia wajib fardu ain belajar ilmu usuluddin. Tapi dia tak tahu hukum ni, tak tahu. Dia janji mari berjemaah 5 waktu semayang je. Jadi orang yang datang mengajar ni, dia pun kewajipan fardu ain dia, oleh kerana tempat tu tak ada lagi usuluddin, dia pun ajar. Itu kewajipan atas orang mengajar. Orang yang duduk di tempat tu hak nak belajar, boleh menunaikan kewajipan belajar ilmu usuluddin fardu ain. Hak tak mau belajar pun hanya nak datang berjemaah ke masjid ke, boleh jadi belajar juga. Mungkin mula-mula dia tak tahu kewajipan dia. Lepas dia ada di situ, dia ahli jemaah, dia pun belajar. Daripada situ baru dia tahu, saya wajib belajar ni. Tapi sebelum tu, kalau dia wajib belajar, kenapa dia tak cari? Dia tak tahu pun dia wajib. Tapi bila orang mengajar ni, dia ikut susunan hukum, dia wajib mengajar usuluddin. Jadi orang hak belajar ni sama ada betul-betul cari nak belajar ataupun hanya kebetulan belajar, lepas bahagian ni. Itu besarnya orang mengajar. Dia wajib mengajar atas diri seorang. Tapi kalau ditunaikan kewajipan mengajar atas diri seorang ni, orang belajar ramai-ramai tu, ramai mana boleh tunaikan kewajipan mereka, kewajipan belajar. Dengan seorang orang mengajar yang menunaikan kewajipan dia mengajar ilmu usuluddin. Dia seorang je orang mengajar ni. Tapi apabila dia mengajar hak ilmu usuluddin, hak kewajipan tadi ni, orang yang belajar ni betul-betul nak belajar, cari ataupun kebetulan ada di situ. Ini hak besar lagi ni, orang mengajar. Apakah hukum mengajar ilmu usuluddin? Wajib atas orang yang mengetahui. Wajib fardu ain ada, wajib fardu kifayah ada. Orang mengajar kena tahu ni. Orang yang panggil ni kadang-kadang ikut aja. Orang nak mengajar ni dia kata hukum hakam. Kena pastikan di situ ada kedok. Hak ilmu usuluddin, hak qada fardu ain. Qada fardu ain bukan nak cari hak luar-luar. Maknanya orang hak nak belajar ni, hak cari ke, hak kebetulan ke, boleh lepas tuntutan kewajipan fardu ain atasnya belajar. Orang yang mengajar ni, dia ikut suka dia je, tidak ikut hukum. Orang yang memang kebetulannya bukan nak belajar, hanya nak berjemaah, tak tahu hukum pakai sudah. Walaupun sentiasa berada dalam majlis ilmu, tapi orang mengajar tak susun molek ilmu hak wajib fardu ain dia mengajar. Dan orang yang nak cari hak ilmu usuluddin hak wajib atas dia belajar pun kadang-kadang mengigar nak cari. Ni cerita tempat-tempat lain lah. Dia kata nak carinya ilmu tauhid 40 hak wajib fardu ain belajar. Gi satu masjid, tak ada satu pun. Gi satu masjid dia kata dengan tempat dia bukan dekat-dekat. Duduk bandar ni lah, bandar besar tu. Pelumbuh Kelang tu lah bandar besar kan. Jauh satu masjid kan. Nak sapa pun lambat juga. Tapi usaha nak cari. Sebab apa? Sebab dia wajib belajar. Tapi maknanya susah orang-orang hak nak menunaikan kewajipan belajar, nak cari kelas di tempat mereka, walaupun masjid tu cari satu-satu, hak dia boleh tunaikan kewajipan dia belajar tu. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu mula-mulanya tidak menunaikan kewajipan mengajar ilmu usuluddin yang wajib atas orang yang mengetahui. Terkata hak mengajar tu lebih besar. Betul ni saya biasa sebut. Adab mengajar, adab muta'allim, adab guru. Adab muallim, adab guru. Adab muta'allim, adab pelajar. Ada adab lah. Ada dia punya disiplin dia. Ada adab. Adab muta'allim ni orang hak belajar ni 7 je dalam kitab Syairus Salikin. 7. Kena jagalah adab buat 7 ni. Tapi adab muallim, adab guru 17. Dan kita Syairus Salikin. Orang belajar 7 adab kena jaga. Orang mengajar 17. Dia lagi banyak adab orang yang mengajar. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu hak nombor 1.
Orang belajar ni hak menumpang. Jadi orang hak nak belajar, nak cari ilmu fardhu ain, ilmu usuluddin ni hak betul cari ni. Dia kata satu tempat pun tak ada tempat, akhirnya terpaksa guna hak kemudahan sekarang. Live FB terpaksa guna tu, dia kata sebab dia cari dah tak ada. Kuliah tiap-tiap maghrib, mana hak fardhu ain usuluddin ilmu tauhid tak ada. Yang kita pada tu dah cerita bab hukum belajar ilmu usuluddin, kemudian hukum mengajar ilmu usuluddin, hukumnya wajib. Kemudian dalam matan Ummul Barahin didatangkan hukum akal. Hukum akal je. Datangkan hukum akal. Dalam syarahan ni didatangkan 3 hukum. Hukum akal, hukum syarak, hukum adah. Didatangkan 3. Ni huraian. Dalam matan Ummul Barahin satu je. I'lam annal hukmal aqliya. Ketahui olehmu bahawanya hukum akal tersimpan atas 3 hukum akal. Wujud, istihalah, jawaz. 3. Di huraiannya hukum ada 3. Hukum ni bahasa Arab, bahasa kita keputusan. Hukum akal, keputusan berpandukan kepada akal, itu hukum akal. Jadi hukum ada 3. Hukum akal, hukum syarak. Hukum syarak wajib, sunat, haru, haram, makruh tu lah. Pula ada hukum syarak wad'i dalam kitab kita ni. Kemudian hukum adah. Hukum adah hak di muka surat 5 tu. Hukum adiyun. Hukum yang dibangsakan kepada adah. Berlaku tu hak sentiasa, hak berulang-ulang. Adah. Tapi adah ni boleh berlaku sebaliknya. Hak berulang-ulang, hak ramai-ramainya molek je. Selamat je. Tapi tiba-tiba dalam ramai-ramai tu adalah seorang dua hak tak selamat. Menyalahi adah lah tu. Hak biasa ramai-ramainya ratus-ratus ribu juta tak ada apa pun. Molek je. Lenilah hak cocok tu lah. Okey je, alhamdulillah. Maknanya okey lah. Tapi dalam ramai-ramai tu ada. Itulah. Itu menyalahi lah tu. Menyalahi hak berlaku hak ramai-ramai tu. Tapi hak selamat ke qada dan qadar Allah. Yang ada kesan sampingan efek tu pun qada dan qadar Allah. Tapi hak selamat tu hak berlaku sama ramai-ramai, hak sama-sama tu gitulah. Dah orang yang cocok ni lama mana dah dia cocok. Tapi sebelum ni dia cocok okey je. Tapi cocok ni jadi dia ada efek. Dah biasanya berlaku macam mana dia? Tak ada dia tak ada alahan. Tak ada kan dia ada alahan, tak ada. Jadi adah dia tak ada alahan. Kalau ada alahan dia pergi kok lain pula. Tak ada. Comel. Kena hak ni jadi bermasalah. Dia boleh berlaku sebaliknya. Tapi hak berlaku sebagaimana berulang-ulang, berlaku menyalahi adah, semuanya qada dan qada Allah. Hukum adah tidak dibekah sama sekali. Tapi kalau kita cakap berkesan selamat, itu dipanggil cakap adah, bukan pegangan. Pegangan apa yang berlaku semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada tak bekah sama sekali. Hak dalam mata dalam Bidayatul Hidayah ni. Wa adamu ta'siri ahadihima fil akhar albattata. Tidak bekah sama sekali. Makan kenyang. Tak, bukan makan yang mengenyangkan, tapi adahnya kenyang. Menyalahi adah ada juga. Suap punya suap. Tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang. Tu nampak. Dia kata atu makan, dia kata. Dia makan. Tapi kenapa tuangnya tinggal kulit, tinggal tulang? Menyalahi adah yang kita panggil apa? Luar biasa ataupun pelik. Kita kata ni orang tu ni nyakit pelik.
Nak makan, tapi tinggal kulit, tinggal tulang tuang. Panggil apa tu? Menyalahi adah. Tapi jadi seumpama tu adah tapi menyalahi adah tapi bekas sama sekali. Semuanya adalah qada dan qadar Allah. Jadi cakap makan jadi kenyang, minum air hilang daging, itu cakap hukum adah. Hukum adah pula ada 3. Wajib adah, mustahil adah, harus adah. Ada 3 pula. Cuma dalam kitab kita tak ada pecahan dia rasanya. Hak wajib adahnya makan banyak wajib kenyang. Wajib tu bahasa Arab, bahasa kita mesti, pasti. Makan banyak pasti kenyang. Allah, seperti makanan mengenyangkan. Dah tu kata pasti kenyang, wajib kenyang, hukum adah. Makan sedikit harus kenyang, sebab terkadang kenyang, terkadang kena tambah. Tak makan mustahil kenyang. Hukum adah dia panggil. Hukum syarak, kenyang ke tak kenyang ke, lapar ke, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara adah ni dalam kitab tauhid. Orang duk cakap harian tu cakap adah, tak ada salah pun. Adahnya macam mana? Dia makan obat tu, hak doktor pergi ke dia tu, darah tinggi dia stabil molek, kecil manis dia stabil molek. Kalau saya makan obat ni comel sokmo, dia kata comel sokmo, darah jadi molek, kecil manis jadi stabil, adah. Tapi boleh tak berlaku kemudian sebaliknya, menyalahi? Boleh, kena tukar lain pula. Sebab apa? Tak jadi dah ni. Tak stabil dah tinggi dengan makan obat yang sama yang sudah makan lama mana dahnya. Tu menyalahi adah dah tu. Tapi masa stabil tu qada. Masa makan obat tak stabil tu qada. Tu hukum pegangan. Hak kata saya makan obat ni lama mana dah. Makan obat ni mesti darah jadi stabil. Mesti Tuhan buat tu pegangan qada hukum syarak. Hak tadi kata mesti tu hukum adah. Hak berlaku berulang-ulang, begitulah. Makan obat darah tinggi, kecil manis tu selama-lamanya darah jadi comel, kecil manis jadi comel. Panggil apa tu? Adah. Cakap adah, tak ada salah. Ni kalau tak mengaji molek sini dia berhukum syirik tak ada Tuhan ni, obat. Dah. Itu hanya cakap adah sahaja. Pegangan tetap dah. Klaim bukan berlaku qada dan qadar Allah. Ni hak dalam kitab Bidayatul Hidayah ni ambil molek satu-satu tu. Mana kalau kita dengar hak hanya sandar kepada adah, sandar kepada asbab, tiba-tiba dihukumkan orang ni syirik lah, tak ada tauhid lah, kita faham lah. Itu salah pengajian, salah sangat-sangat. Salah pengajian, salah sangat-sangat. Macam ginilah hak berlaku sama-samanya. Orang belajar tinggi, ada CJ, senang hidup. Orang yang tak belajar, CJ tak ada, kerja kok gitulah. Hak ada hak berlaku sama-sama gitu. Tapi tak semuanya orang ada CJ tu hidup ini senang, ramah, CJ banyak, tak ada kerja buat pun, susah hidup dia. Ada orang bukan kata CJ tak ada, baca pun bobol lepas je baca, berjaya hidup dia. Tu jarang-jarang. Tu jarang-jarang lah. Hak berlaku, hak kebanyakan adahnya ada CJ lah, barulah senang hidup. Tak ada CJ kok susah hidup. Sebaliknya ada, tapi jarang-jarang lah. Maka orang ni pun suruh anak dia belajar lah supaya dapat CJ. Hidup jadi senang akan datang. Tu bukan pegangan. Pegangan rezeki tu datang daripada Allah, bukan datang daripada CJ. Lepas tu sebut CJ tu hak adah dia gitu, hak sebab dia gitu. Hak adah dia gitulah, hak sebab dia gitu. Nak senang hidup akan datang kena ada CJ.
Berpegang sijil yang bukan makhluk tak bukan. Semua tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerana sijil lah jadi syirik orang ni, lah. Orang kita ni kok tak lepas daripada sijil lah. Ke mana? Diri sendiri pun tak lepas daripada sijil. Royak beritahu ke anak pun, belajar molek biar ada sijil. Sijil je kok. Jadi tak ada orang tauhid lah. Orang kita ni syirik belaka lah. Ke mana? Atau anak sekolah bukan nak sijil? Atau nak sekolah bukan nak sijil? Nak sijil lah. Siapa nak sijil? Tak ada lah. Nak hidup senang. Gitu belaka lah. Ke mana? Cakap dah cakap pun gitu matlamat dia sijil lah. Lepas tu syirik. Syirik kok mana pula? Bukan berpegang sijil yang bekas. Bukan. Pada ni kena faham molek sini ni. Jangan mudah-mudah nak mensyirikkan. Itu cerita bab asbab. Cakap bab asbab. Cakap bab hak berlaku begitulah. Tapi sebaliknya ada juga. Sijil ada tapi tak ada kerja. Sijil tak ada tapi berjaya molek-molek ada dianya. Hak toke tu hak tak ada sijil. Hak pekerja di bawah tu hak sijil tinggi-tinggi belaka jadi pekerja dia. Kan? Dah berlaku juga seumpama tu. Tapi hak tu hanya ada asbab sahaja. Pegangan tetap dah. Segala-galanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun nak masuklah kepada perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Hak pembicaraan hak dalam matan Ibrahim hak atas tu. Hak bagi yang kedua tu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebab permulaan agama mengenal Allah. Mengenal Allah ni mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan juga sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni wajib fardu ain. Lepas tu dia pun nak menghuraikan apa maksud terjemahan daripada matan Ummul Barahim. Wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak bahawa mengenal akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahawasanya erti daripada terjemahan wajib atas tiap-tiap mukallaf itulah terjemahan daripada matan Ummul Barahim wajibu ala kulli mukallafin tu. Bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap ni kita faham lah. Wajib fardu ain. Wajib apa tu? Mengenal. Mengenal. Kalau bahasa Arab makrifah. Mengenal barang yang, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Mengenal sifat yang wajib bagi Allah ni satu-satu. Mana ni? Yang 20. Mana 20? Yang lagi akan datang. 20. Mana 20 ni? Yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang sebutnya di muka surat 7 tu lah. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u. Ada. Yang lagi akan datang sebutnya. Kadang-kadang yang telah lalu sebutnya. Kalau Tok Tugu mengajar yang lagi akan datang tu tak siapa lagi lah. Mana tu? Dia beritahu muka surat baris berapa. Yang telah lalu sebutnya. Lepas dah tu bicara tu dia akan beritahu muka surat mana baris ke berapa. Ni orang ngajar pondok lah. Dia akan cari yang lagi akan datang, yang telah lalu sebutnya dia akan cari lah. Kalau orang malas kok yang lagi akan datang mana? Nanti lah sampai masa jumpa lah. Mana? Hak malas. Yang telah lalu sebutnya di mana? Lepas dah kan? Tak ingat dah. Hak tu hak malas. Hak rajin kok yang lagi akan datang. Musuh apa? Yang lagi akan datang tu. Yang telah lalu sebutnya lepas dah. Musuh apa? Dia beritahu. Hak yang lagi akan datang kita ni ustaz sebelah je lah. Ustaz 7 dia.
Di tengah tu wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman tu. Hak di surat 7 tu. Hak tu yang lagi akan datang sebutnya. Yang lagi akan datang, ini yang lagi akan datang sebutnya. Gitulah dia mengaji ni memang tu. Kadang-kadang yang lagi akan datang tu Allah cari muka surat tu jauh laginya, tapi tu akan cari. Kita bertanda tepi tu yang lagi akan datang sebutnya pada sahifah, pada muka surat. Pegang. Yang telah lalu sebutnya, yang telah lalu bicaranya. Kadang-kadang Allah mana lama dah hak kita bicara perkara tu, dia akan beritahu pada sahifah surat berapa. Untuk apa? Untuk kita boleh undur balik tengok. Hak telah lalu bicara ni kadang-kadang kita dah ingat dah. Kita undur balik tengok, lepas dah bicara tu, maka kita akan hurailah di situ. Sebab akan nak hurai benda yang sama. Jadi yang telah lalu bicaranya kena undur sendirilah. Kena undur, kena tengok sendirilah tu. Hak lagi akan datang ni, hak akan datang ditandalah. Kadang-kadang hak ni kita surat 6, lepas tu hak lagi akan datang tu surat 7. Ni hak dekat je, mudah je. Hak payah, hak jauh, dia akan beritahu. Mengenal barang yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Mengenal ni satu-satu. Mana barang yang wajib bagi Allah ni? Yang 20. Mana yang 20? Yang lagi akan datang. Bicara dia lagi akan datang. Barang yang wajib bagi Allah ni satu-satu. Mengenal tu mengenal satu-satu. Apa makna mengenal satu-satu? Kalau kita kok mengenal secara tafsil, bukan tafsir, tafsil, pesat ya lam, tafsil. Satu laginya ijmal, alif jim mim alif lam, ijmal. Tafsil satu-satu, ijmal secara kasar. Kadang-kadang tu jemaah dia kata secara borong. Cara borong kita tak faham. Cara borong lah cara umum, cara kasar tu ijmal. Tafsir ni secara satu-satu. Jadi hak wajib atas mukallaf mengenal, mengetahui hak sifat yang wajib bagi Allah ni ada dua peringkat. Satunya secara satu-satu, secara tafsir 20. 20 tu cara tafsir. Kita baca depan sikit lagi. Dan perhimpunannya. Hak Jawi terjemah mana? Dan kemudian per belah atas, himpunannya sebelah bawah tau. Dia ni cetakan ni. Cetakan dia jadi tundur ni cetakan. Kalau tulisan Jawi sungguh tak betul buat gini. Dia bukan macam tulisan Rumi. Tulisan Rumi perkataan tu tak habis lagi, dia bubuh sengkang, dia boleh sambung bawah, tu Rumi. Jawi tak boleh. Dan ni jadi gini ni, per sebelah atas, himpunannya sebelah bawah, tu cetakan. Cetakan jadi dia tundur tu kan. Jawi tak boleh buat gini. Tapi Umi boleh lah. Tak bukan gitu. Orang sekolah, orang hak bahasa Malaysia boleh tau. Kalau macam kita isi borang tu boleh tak? Hak bagi atas tu petok-petok dia habis dah, kita sambung bawah isi borang boleh. Isi borang tu isi apa semua, tapi tak petok habis dah, kena turun bawah. Tapi perkataan tu tak habis lagi, boleh kita sengkang, kita sambung bawah. Kalau isi borang boleh. Kalau tulisan Rumi memang boleh, isi borang tak tahulah. Tapi Jawi tak boleh. Macam sini salah ni. Per sebelah atas, himpunannya sebelah bawah. Kalau Jawi, kalau Rumi boleh. Ni cetakan. Dan perhimpunannya yang lain daripada 20. Perhimpunan dia dipanggil secara ijmal, secara borong. Secara ijmal, cara borong. Perhimpunan mana secara kasar je. Yang lain daripada 20. Yang lain 20 ni mana ni? Sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal.
Hak ni kita ni satu-satu secara tafsil perhimpunan dipanggil secara ijmal ni kita kena ingat. Dia biasanya ni tulis kod Melayu ni payahlah satu-satu. Apa ni satu-satu? Biasanya kalau kita mengaji kitab, huraian tutup guru dia akan sebut tafsil ijmal, tafsil ijmal. Jadi hak wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat Allah secara satu-satu, secara tafsirnya 20. Tapi secara perhimpunan, secara ijmal, yang lain daripada 20 ni. Yang mana apa? Hak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah bukan 20. Hak 20 ni secara tafsil. Wajib. Wujud kena faham satu-satu. Qidam kena faham molek. Baqa kena faham molek. 20 ni kena faham molek satu-satu. Tapi sifat Allah 20 tak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Hak tu wajib kita mengetahui dan berpegang secara perhimpunan, secara ijmal, secara ringkas. Kita berpegang di akidah kita, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, lawan kepada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk ni. Tu dalil dia. Tu pegang secara ijmal. Kita nak kenal Tuhan, nak kenal tahu juga sifat dia tu. Cara tafsir 20. Cara tafsir 20. Cara ijmal hak peringkat permulaan tadi. Bukan sifat Allah 20. Hak 20 ni secara tafsil. Macam ginilah kita mengaji sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu cara tafsil. Nak kenal Rasul kena mengetahui dan berpegang. Rasul sidik, benar. Apa Rasul cerita benar belaka. Rasul yang menyampaikan agama ni amanah. Tabligh, fatanah. Hak tu je sifat Rasul. Tak. Rasul manusia pilihan. Di Rasul pastilah sifat sempurna manusia ni banyak. Hak banyak-banyak tu kita berpegang secara ijmal. Rasul manusia pilihan Allah, pastilah Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia yang sempurna. Yang sempurna bukan sebagai Tuhan, sebagai seorang manusia. Rasul-rasul ni bukan kata sempurna sifat saja, sempurna tubuh badan, sempurna darah daging keturunan. Mesti keturunan yang baik-baik Rasul ni. Tak ada Rasul ni mak ayah dia hok berat-berat, tak ada. Rasul ni abang apa ni? Sempurna nisbah keturunan, sempurna nisbah tubuh badan. Rasul tak ada orang cacat. Dan sempurna Rasul nisbah sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu cara tafsil secara satu-satu. Ada ni. Empat tu cara satu-satu. Bukan kata Rasul ni ada empat tu je. Tapi kalau sifat berani tak ada di Rasul. Rasul ni penakut. Mustahil. Dan mana dia sebut Rasul sifat berani? Kita berpegang wawa lagi dah. Rasul manusia pilihan Allah, pastilah bersifat dengan sifat sempurna di sebuah seorang manusia. Takkanlah Rasul pilihan Allah penakut pula. Berani Rasul. Itu pegang cara ijma. Tak payah halusi lah tu. Ada ni. Tapi kalaulah sifat tu sifat kurang di sebuah seorang manusia, mustahil dia Rasul. Penakut. Comel ke manusia penakut? Tak comel. Dia Rasul mustahil. Sebab kita pegang cara ijma, Rasul manusia pilihan, pastilah bersifat dengan sifat sempurna di sebuah seorang manusia. Mustahil ada sifat kurang di Rasul di sebuah sifat manusia. Atau pegang cara ijmal. Kemudian barulah pergi kepada secara tafsil, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kita ijmal satu, tafsir satu tu kena ingat semualah perkataan tu. Ni sebagai contoh ni. Rukun iman kita
Beriman dengan sekalian malaikah. Beriman dengan sekalian malaikah ni makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak. Beriman dengan sekalian, berimanlah dengan sekalian. Lepas tu orang duk hafal Jibril, Mikail, Israfil, Israel tu, hak 10-10 hak tu malaikah tu, hak tu beriman secara tafsil. Kena beriman Jibril malaikah, Mikail malaikah, Israel malaikah, Israfil malaikah. Tu wajib beriman secara satu malaikah. Dan malaikah 10 tu je. Tak. Malaikah makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar sekali. Lepas tu beriman macam mana? Rukun iman beriman dengan sekalian malaikah. Bukan rukun iman beriman dengan malaikah 10, bukan. Beriman dengan sekalian tu beriman secara ijmal. Hak 10 ni secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab. Kitab banyak. 104 buah semua kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Kita beriman 104 buah tu secara ijmal, itu adalah kalamullah. Setakat tu je. Beriman secara satu-satu, Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara tafsil. Beriman dengan sekalian rasul. Kira rasul ni ramai rasul, kita beriman belaka. Pilihan Allah yang dilantik oleh Allah. Hak secara tafsirnya rasul 25 tu. Adam Rasulullah, Idris Rasulullah, Nuh Rasulullah. Itu secara seorang-seorang dia panggil secara tafsil. Adakah Rasul 25? Adakah rukun iman beriman Rasul 25? Tak. Beriman dengan sekian Rasul, itu secara ijma'. Rasul ramai yang dipilih, yang dilantik oleh Allah. Kita beriman belaka. Itu adalah Rasulullah. Hak secara tafsirnya hak Rasul 25. Itu ijma' satu, tafsir satu. Sini ijma' dia letak perhimpunan, tafsir dia letak satu-satu. Dia kadang-kadang dia kena sebut hak Arab baru jadi. Kalau sebut hak Melayu ni tak apa nak jadilah. Satu-satu perhimpunan, payah tu. Kalau baca sendiri. Dan perhimpunannya yang lain dia 20. Apa perhimpunan ni pula? Perhimpunan pagi-pagi di sekolah tu loh. Perhimpunan ni secara ijmal, sifat kesemuanya Allah tidak terhingga banyaknya. Hak 20 ni secara satu-satu, secara tafsil. Hak wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat Allah. Jadi wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang akan sifat Allah ni secara ijmal dan secara tafsil. 20 secara tafsil. Bukan sifat Allah hanya 20. Jadi hak pertama kita kena pegang secara ijmal dahulu. Walau kita berpegang secara tafsil. Hak 20. Jadi jangan lupa satu ijmal, satunya tafsil. Ijmal secara, tak apalah dia jemaah dengan perhimpunan pun. Ijmal secara kasar, secara borong. Borong ni saya ngaji lah, saya catat sini pun sama secara borong. Berwaw, ra, waw, nge. Kalau salah baca burung pula jadinya. Tulis dah. Berwaw, ra, waw, nge. Bukan burung aja gitu. Dah borong aja mana? Borong ni bahasa betul, bahasa standard borong. B-O-R-O-N-G. Sekarang ni kalau burung, berwaw, ra, waw, nge. Borong? Tak, saya je borong, berwaw, ra, waw, nge juga. Tapi tak jadi burung lah. Tapi kalau baca ni burung apa benda pula ni? Perhimpunan yakni ijmal, buat kurungan burung. Siap. Borong. Tapi saya jarang sebut borong sebab orang kita tak faham borong. Orang kita faham secara ijma', secara kasar, secara secara ringkas. Tafsir secara terperinci, secara satu-satu. Ni ijma' satu, tafsir satu. Habislah. Itu maksud daripada terjemahan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat bahawa mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu, wajib itu ada kalanya wajib syarat,
kemudian di bawah tu wajib syarak, ada kalanya wajib syarak, dan ada kalanya wajib akal. Satu laginya wajib adah. Tapi di sini wajib syarak dan juga wajib akal. Sebab dalam matan Ummul Barahim tu sebut dua kali tu, wayajibu dan wajib. Ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu. Dua kali sebut wajib tu. Hak wajib pertama wajib pada syarak, hak wajib kedua tu wajib pada akal. Ada pecah. Hak wajib ada wajib pada syarak dan ada hak wajib pada akal. Hak wajib pada syaraknya dan maknanya telah terdahulu sebutnya. Wajib syarak ni, apa makna wajib syarak? Yang telah terdahulu sebutnya. Huradah wajib syarak. Yang terdahulu sebutnya mana? Tu kena cari sendiri. Mana tu? Muka surat 4. Muka surat 4 sudah didatangkan hukum syarak. Hukum syarak wajib apa semua, didatangkan apakah makna wajib syarak di muka surat 4. Tu yang telah terdahulu sebutnya. Tadi yang lagi akan datang sebutnya. Ni yang telah terdahulu macam sebut tadi lah. Yang lagi akan datang sebutnya kena tahu kat mana. Yang telah lalu sebutnya bicara lepas dah, kena tahulah. Di muka surat 4 telah didatangkan apakah makna wajib pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.